Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memperkenalkan, saya wakil daripada Pusat Internet Felda Bukit Sagu. Bersama saya ada 3 lagi pusat internet Felda Bukit daripada Pusat Internet Komuniti Kampung Ubai, Pusat Internet Komuniti Kampung PAKR Pancing, dan Pusat Internet Komuniti Kampung Pandan. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang topik sembang santai hala 7 SPM. Okey. Bersama-sama kita pada kali ini kita jemput Cikgu Asma, guru pembimbing kaunseling daripada SMK Arau. Okey, pada baru-baru ini kita dapat lihat keputusan SPM telah keluar. Okey, ini adalah keputusan antara 5 tahun yang terbaik yang pernah ada. Okey, jadi berikutan daripada itu kita tercetusnya sembang santai ni untuk kita mempermudahkan lagi untuk para pelajar yang mungkin tengah tercari-cari macam mana hala 7 selepas SPM, macam mana untuk apply UPU mungkin. Okey, macam mana, apa yang mungkin ada cabang-cabang lain juga, mungkin sebelum apply ni apa yang kita perlu buat. Kita nak kena cari maklumat-maklumat yang bagaimana nanti kita perlu kupas lagi dengan lebih lanjut. Okey, sebelum itu, jadi saya rasa kita boleh mulakan. Saya jemput Cikgu Asma untuk mulakan dengan topik kita hala 7 selepas SPM, Cikgu. InsyaAllah. Terima kasih Cik Syam di atas jemputannya, dan juga kepada semua pihak Pusat Internet Satu Malaysia Kuantan. InsyaAllah saya okay. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Pusat Internet Satu Malaysia di Kuantan, dan saya difahamkan juga dari Kampung Ubai di Pekan, dan saya dengan ini sangat berbesar hati di atas peluang dan ruang yang diberikan. InsyaAllah mudah-mudahan pada pagi ni kita dapat berkongsilah sedikit ilmu berkaitan sembang-sembang kita lah selepas SPM, apa yang anak-anak khususnya anak-anak lepasan SPM seluruh Malaysia nak lakukan, insyaAllah.
Nampak kan slide saya? Nampak cikgu? Nampak. Okey, Alhamdulillah. Okay, inilah dia. Inilah dia program kita insya-Allah pagi ni. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dengan kesihatan kita ni, walaupun kita duduk dalam suasana pandemik, mudah-mudahan kita tetap bersemangat insya-Allah untuk meneruskan kehidupan kita mengikut SOP yang telah digaris pandukan. Okey, insya-Allah objektif program kita kita harapkan peserta mendapat maklumat pilihan hala tuju selepas SPM. Objektif kedua kita nak membantu peserta membuat pilihan secara bijaksana dan saksama. Seterusnya membimbing peserta memilih hala tuju secara sistematik. InsyaAllah ini program ni adalah dengan kerjasama PIK Felda Bukit Sagu, PIK Kampung Pandan, PIK Kampung Ubai dan PAKR Pancing, insyaAllah. Okey, insyaAllah saya tempat terakhir saya bertugas ialah di SMK Arau Perlis, dan sebelum ini saya pernah bertugas di SMK Lepah Hilih Kuantan dan SMK Seri Mahkota Kuantan. Bermula tahun 2017 saya berpindah ke Perlis insyaAllah. Dan okey, sebelum kita mulakan program kita pagi ni, jom kita tengok dulu video ni. Cikgu Asma, Ya, minta maaf sekejap. Saya rasa skrin kita boleh tak kita mula semula sebab skrin pada cikgu dia tak bergerak. oh, dia tak Okey. keluar video tu. Cikgu kena Stop sharing ke? stop sharing sekejap, masuk semula. Okey, sekejap. Okey. Lepas tu yang format background tu cikgu pangkal, lepas tu buat full screen. Okey. Okey, semula cikgu Okey. Okey. Saya klik ya. Ya. Nampak tak? That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road. Cikgu Asma, Ya. saya rasa kita boleh proceed dengan slide seterusnya. Saya rasa masih start lagi video tadi. Dia tak boleh Dia tak boleh gerak. tak boleh gerak. Tapi kita teruskan kepada slide. Okey. Okey. Tak apa. Okey, anak-anak dan semua para peserta, insyaAllah kami nak ucapkan tahniahlah kepada semua anak-anak di Malaysia, sama ada yang kat Perlis ke, dekat Pahang ke dan di mana-mana saja yang mengikuti stream
kami nak ucapkan tahniah walau apa-apa keputusan SPM 2020 anak-anak. InsyaAllah pilihan kita kena buat mulai sekarang ni dah kita kena bangkit. Apa keputusan kita, insyaAllah kita kena wujudkan satu pelan tindakan mulai sekarang insyaAllah. Okey, sebelum cikgu nak teruskan sesi sembang santai ni, boleh tak saya nak ajak semua para pendengar dan juga yang menonton yang beragama Islam untuk sama-sama kita mulakan sesi kita dengan baca surah Al-Fatihah, dan bagi yang bukan Islam boleh bertafakur dengan agama masing-masing insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Wah, pagi-pagi ni kita dah buat exercise. Mungkin tadi tak berapa dengar video tu, tapi tak apa, insya-Allah. Ini sendiri Menteri Kanan Pendidikan Malaysia pun ucapkan tabik hormat. Ni dalam berita harian saya petik lah. Tabik hormat pakcik untuk anak-anak sekalian daripada Dr. Aziz Jidin. Ya. Cikgu, minta maaf sekali lagi. Minta cikgu sharekan semula slide. Saya remove sebentar. Tak nampak dia tak gerak. Jadi cikgu minta share semula. Setiap kali untuk page baru kena share semula Cuba share yang terbaru ni semula. Kita tengok. Okey, sekejap. Okey. Inilah tabik hormat daripada Dr. Aziz Jidin untuk anak-anak Malaysia semua. Yalah, kita buat pertama kalinya. Saya rasa dah sejarah dunia pertama lah. Kita anak-anak lah belajar dalam situasi pandemik dan menduduki peperiksaan. Saya sendiri tahun lepas pun melihat bagaimana anak-anak di SMK Arau menduduki peperiksaan, mengikuti mereka, perkembangan mereka. Jadi memang saya pun tabik lah pada anak-anak semua cabaran belajar dalam suasana pandemik ni, insyaAllah. Okey, yang ni nampak tak Cik Syam? Slide yang terbaru. Okey. Jadi buat semua anak-anak terfikir kan bila masa SPM tu diumumkan tu, memang masa tu lepas tu pun Cik Syah ada hubungi saya untuk buat sembang santai untuk pergi lepas SPM. Tapi pada masa tu saya memikirkan memang banyak perkara lah sebab anak-anak saya masa tu pun mendapat terima kasih pada anak-anak yang SMK Arau yang menghubungi saya, yang bertanya lah ke mana mereka nak pergi lepas ni cikgu, result saya macam ni. Okey, yang penting yang pertama sekali saya nak ucapkan tahniah apa-apa pun. Dan kalau lepas SPM ni, okey, bolehlah anak-anak nak fikir sambung belajar ke, kan? Ada yang kata cikgu, saya rasa saya nak kerja dululah sebab saya mungkin ada masalah kewangan apa kan. Okey, tak apalah, nak kerja ke, nak tolong ibu bapa. Kalau yang perempuan tu sementara nak dapat mohon UPU kan, yang ada mak ayah saya tak bagi saya keluar cikgu. Tolong jaga adik kat rumah, tak apa. Tolong mak ayah pun dapat pahala besar anak-anak. Ni kan, ni. Tolong ibu bapa ni, kita rasa penat. Ya Allah, penatnya kan. Macam rasa tak ada rehat, nak kejap nak masak, terutama nak perempuan lah. Nanti lepas tu dapat masak, nak basuh baju, jaga adik apa semua kan. Kata, ya Allah, tak apa. Kita tolong mak ayah kita, sementara kita duduk dengan mak ayah kita tu, rebut peluang pahala. Jaga mak ayah kita puas-puas. Nanti anak-anak, bila anak-anak dah keluar dari rumah, dah mula belajar, dah mula bekerja, peluang untuk berbakti pada ibu ayah tu dah dalam bentuk yang lain pula. Lepas tu yang ada nak berniaga, cikgu, saya ada berniaga online ni, nampak macam menguntungkan dekat Shopee ni. Okey, tak apa, go on. Kawan saya, ni just sambil bercerita lah kan, kawan saya ni, saya Alhamdulillah sekarang sedang cuti belajar full time, Alhamdulillah terima kasih. Tapi kawan saya tinggal di asrama Universiti Islam Malaysia.
Alhamdulillah, terima kasih pihak universiti kerana mengizinkan kami postgraduate sepadan untuk duduk di asrama. Alhamdulillah, nikmat Allah besar sangat. Jadi housemate saya ni pun postgraduate tapi dia fresh graduate lah, maknanya lepas habis degree dia terus sambung belajar. Dia tak kerja lagi tapi dia berniaga secara dalam talian dekat Shopee sambil dia sambung belajar. Jadi saya tengok kat situ pun boleh menguntungkan. Berniaga secara dalam talian ni tak payah jumpa orang je. Dia berniaga kuih je. Anak-anak. Okey. Kemudian ada yang cikgu dah ada orang datang minang mak ayah saya. Okey. Kalau kata nak kahwin terpulang, kalau dah family kata itu yang terbaik untuk kamu. Tapi kalau kamu rasa nak sambung belajar lagi, berterus teranglah dengan ibu bapa. Okey. Dan tapi yang paling tak nak sekali ni kalau pilih nak duduk saja. Duduk saja-saja ni yang paling saya dan guru-guru lain pun tak nak lah, rasanya ibu bapa kat Malaysia ni pun tak nak lah anak mereka ni duduk saja-saja goyang kaki kat rumah. Ini kita tak nak. Sebab kita tak nak nanti kalau duduk-duduk saja ni bahaya. Kita khawatir nanti jadi macam-macam. Okey. Tapi masalahnya slide tu dekat dalam ni. Cik Syam, ni nampak tak saya dah slide yang seterusnya? Saya rasa cikgu minta cikgu jangan full screen kan slide boleh? Okey. Kalau ni, kalau macam ni? Cikgu share semula, yang ni saya nampak tak ada. Okey, betul. Saya pun nampak muka saya je. Okay, cikgu naikkan semula share. Cuma jangan tekan full screen lah. Biar dulu. Saya rasa sebab bila kita on go live ni dia tak boleh full screen saya rasa. Okey. Ini nampak? Sekejap cikgu. Okey. Okey. Saya rasa biarkan macam ni dulu. Betul lah. Okey. Sebab tadi stuck dekat kita punya menteri sahaja. Yang ni tak nampak tadi ni lepas ni. Bila full screen tadi dia stuck dekat tu. Okey, boleh teruskan cikgu. Okey. Sekejap saya internet macam mana kan. Tak apa cikgu. Yang ni yang pilihan melanjutkan pengajian ni nampak? Cikgu masukkan semula slide sebab dekat bawah tak ada. Share semula. Okey, sekejap ya. Okey cikgu. Boleh teruskan? Boleh, insyaAllah. Okey, kalau para pelajar lepas SPM nak memilih melanjutkan pengajian ni, sebenarnya banyak pilihan ya anak-anak. Sama ada nak pilih program ijazah tajaan, JPA, MARA, Petronas, ini kalau yang result kamu tu agak cemerlang lah kan. Tapi kalau yang rasa biasa-biasa, kamu boleh banyak lagi pilihan. Boleh je, kat Malaysia ni pun banyak peluang, insyaAllah. Okey, antaranya kamu boleh pergi ke tingkatan 6. Okey, tingkatan 6 ni pun sebenarnya luas skopnya juga maksudnya dia ada peluang kepada pelajar sains, pelajar kemanusiaan dan pelajar agama. Kalau pelajar agama, bila dia tingkatan 6, dia ambil STAM yang baru 2 hari lepas lah diumumkan. Kalau untuk aliran sains dan kemanusiaan, mereka ambil ambil peperiksaan STPM, insyaAllah. Okey, pilihan seterusnya ada College Matrikulasi KPM. Ni pun ramai pelajar cemerlang yang saya dulu saya pernah betul sini dan ramai pelajar cemerlang pun memilih College Matrikulasi KPM. Okey, untuk tahun yang sekarang ni, dia ada kesilapan typing error sikit ni. Dia ada jurusan dia, iaitu ada jurusan sains, ada jurusan perakaunan, ada jurusan kejuruteraan, ada jurusan perakaunan profesional. Okey, untuk jurusan kejuruteraan ni yang fokus pada kejuruteraan, College Matrikulasi Kejuruteraan di Malaysia ada 3 je. Iaitu di Kedah, di Pahang dan juga di Johor.
Untuk yang secara umum, Kolej Matrikulasi KPM ni adalah di seluruh Malaysia. Setakat ni Terengganu je yang belum ada. Lepas tu untuk jurusan perikanan profesional ni setakat ni insya-Allah di Selangor lah. Okey. Untuk asasi universiti awam pun ada. Nanti kita akan tengok ke mana. Okey, untuk yang aliran untuk yang ambil lepas tingkatan 5 dia nak pergi STP ke, dia nak pergi STAM ke, dia nak pergi Matric KPM ke, dia nak pergi asasi universiti awam ke, matlamat akhirnya pun nanti mereka akan ambil first degree di sama ada di IPTA atau di IPTS. Dan kalau di Matric KPM ni untuk pelajar yang berpeluang mendapat 3.5 ke atas, dia boleh mohonlah untuk program pelajar cemerlang skim pensyarah muda matrikulasi KPM untuk sama belajar ke luar negara. Okey, seterusnya lepas SPM ni juga dia ada IPG KPM Okey, yang kat sini ni ada satu program khas lah untuk melahirkan guru-guru siswazah di peringkat sekolah rendah ataupun di sekolah kebangsaan. Okey, untuk memohon Kolej Matric KPM dan IPG ni sebelum ni memang menggunakan line bukan melalui UPU lah. Untuk yang pengambilan 2020 ni adalah ambilan khas terus kepada KPM Kemudian ada program diploma, anak-anak boleh pilih nak pergi ke program diploma sama ada kat universiti ke, dekat poli ke, ataupun dekat institut pengajian tinggi swasta ke. Dan satu lagi, diploma kemahiran Malaysia pun ada Dan yang seterusnya program sijil. Program sijil ataupun sijil kemahiran Malaysia sama ada di institut pengajian awam ataupun dekat swasta, insya-Allah. Cikgu, Ya. saya nak tanya sikit lah berkaitan dengan pilihan melanjutkan pengajian ni kan. Kalau contohlah ada student tu kan, dia kalau dia dapat tawaran daripada IPT ataupun kos pengajian yang bukan dalam pilihan dia, pada pendapat cikgu apa yang patut dia buat? Adakah dia perlu terima tawaran tu ataupun macam mana? IPT yang dia tak minat ke maksudnya? Macam bukan dalam pilihan dia. Okey. Yang pertama sekali, kalau itu bukan pilihan dia, saya nak tanya jugalah. Sebab saya ini berdasarkan pengalaman lah berdasarkan pengalaman saya yang tak seberapa ni. Semasa saya berbincang dengan pihak pengambilan UPU, okey, semasa saya bertemu mereka dalam program-program outreach apa semua, apa yang saya dengar lah daripada pihak mereka tu, kadang-kadang pelajar dia tak perasan tau. Masa isi UPU online tu, dia main pakai hentam je isi. Macam adalah satu kes tu, contoh, dia kata dia tak ada mohon. Cikgu, saya tak mohon pun, khususnya cikgu. Tapi kenapa saya dapat? Sekali bila rujuk pada pihak pengambilan, kalau ikut borang permohonan di dalam talian tu, dia ada mohon. Tapi dia letak macam masa tu, ini cerita yang masa boleh buat mohon 10 pilihan tu kan, dia letak yang ke nombor 10. Contohnya. Masa tu dia tak fikir, dia kata tengih lah, dia kata oh betul lah dulu saya masih isi, saya tengih je cikgu. Saya kata banyaknya nak isi sampai 10. Kata ya Allah, patut saya kata ya Allah, janganlah pakai hentar, ya Allah. Macam itulah contohnya kan. Mungkin dia tak tahu apa pilihan lain lagi, so dia letak je kan. Ada satu lagi kisah tu Puan. Rupanya mak ayah dia yang isi. Oh, okey. Macam yelah setengah anak-anak remaja sekarang ni, dia rasa macam ni, dia rasa macam down. Padahal result dia tu okey. Mungkin dia expectation dia, contoh dia expectation dia nak 10A tapi dia cuma dapat 7A 3B ke contoh. Jadi dia rasa macam down, dia rasa macam tak boleh nak move on. Jadi borang nak mohon UPU masa tu sekejap. Jadi mak dia kata, suruh dia isi, tak mau. Jadi kan mak dia kata, saya tolong isi lah cikgu. Jadi bila dapat komputer lah, anak dia kata tak minat lah apa. Tapi sebenarnya okey,
Itu dalam situasi itu. Tapi sebenarnya Puan, saya beri cadangan lah. Sekiranya dapat pilihan macam tu, pertama sekali sebagai seorang Muslim kita doalah pada Allah kan. Mohon doa daripada Allah, apa yang terbaik buat kita. Kalau inilah yang terbaik, ya Allah lorongkan aku, mudahkan urusanku. Aku nak sama belajar, ya Allah berikan aku kemudahan nak sama belajar ni. Kemudian bincang dengan ibu bapa. Maksudnya bincang ibu bapa, dan lepas tu kalau masih lagi menghubungi guru bimbingan kaunseling di sekolah, boleh je. Sebab sekarang ni guru bimbingan kaunseling di sekolah pun macam kami kena buat trace ke mana lepasan SPM ni. Jadi kalau anak-anak boleh berhubung dengan cikgu kaunseling masing-masing sekolah, jangan segan, kontak je. Sebab walaupun sekarang ni dalam PKP, semua cikgu-cikgu kaunseling dah ada dah buat talian. Buat program. Saya percayalah satu Malaysia dah buat. Jadi kontak dan berbincang secara profesional. Jadi bila kita dah ada perbincangan, kita nampak ke mana-ke-mana. Jadi lepas tu barulah kita buat keputusan. Jangan terus buat keputusan, tak naklah pergi, contohlah. Kita tak minat nak pergi ke sebuah universiti, contohlah. Ini kisah Sabah, tapi saya tak sebut lah, kat Penik Mari sana dia dapatlah tawaran dekat UPM di Sarawak, contoh, jauh kan, nak pergi, tak pernah keluar ni. Allah, rasa cikgu macam mana saya nak pergi kat Sarawak, Bintulu sana. Anak-anak, jangan tersalah. Sebenarnya walaupun dekat Bintulu Sarawak sana asasi pertanian dipanggil, sebenarnya kalau you dapat skor, insya-Allah kamu dapat peluang untuk pilih untuk ijazah pertama ke bidang perubatan, ijazah perubatan UPM. Tu sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang nak keluar di kepompong keselesaan kan, nak takut, tak pernah keluar. Kita kena tu, insya-Allah. Nanti dekat universiti sana, asasi sana, pensyarah semua baik-baik. Pensyarah nak tolong pelajar dia. Kalau ni jumpa kaunselor, jangan rasa kata alah jumpa kaunselor ni muka masalah. Tak semestinya. InsyaAllah. Okay. Ada soalan seterusnya jugalah. Okay, kalau contohlah kan, perlu ke pelajar tu mengisi semua peluang untuk melanjutkan pelajaran? Contohnya dia pergi dulu peringkat sijil, diploma, macam ikut step by step. Dia boleh je kan kalau nak terus ke diploma pun tak ada masalah rasanya kan? Okey. Faham. Perlu melanjut belajar. Okey. Dia macam ni lah, tengok kepada result keputusan SPM kita. Okey, ni saya bukan nak melemahkan semangat anak-anak, tapi kita sekarang nak kena berpijak di bumi nyata lah kan, orang kata. Okey, pertama sekali tengok pada result keputusan kita. Kalau contoh kita nak pergi ke bidang sains, kita ada ambil admat, kita ada ambil bio, kimia, fizik. Okey. Kalau kita ni memang lepas ni cadang nak pergi teruskan dalam bidang sains, tapi dalam masa yang sama kita tengok admat kita dapat D. Contoh saya minta maaf. Contoh kalau dia admat dia dapat D, dia nak mohon pergi ke kejuruteraan Universiti Malaysia Perlis, dia agak tipis, tapi bolehlah mohon. Cuma peluang tu kita tengok syarat balik kan universiti tu. Jadi pergilah ke program yang sedia menerima kelulusan kita tu. Okey. Contohnya lah UiTM ada buat program pra sains. Lepas tu College Professional MARA, di bawah MARA pun ada buat program pra sains. So untuk program ni, dia kalau mereka yang berminat memang nak teruskan dalam bidang sains tu, bolehlah cuba memohon untuk memperbaikilah keputusan admat mereka tu. Okey, kalau sebelum ni program matrikulasi ada buat program 2 tahun, tapi buat masa ni mungkin di KIV dulu. Jadi sebelum ni saya tengok kalau mereka yang mungkin Bumi Putera yang dapat admit D tu, dia dapat program 2 tahun tu, dia bolehlah untuk memperbaiki dia punya tu kan admit. Mungkin next time boleh ni lah. Tapi tak apa, jangan sedih anak-anak yang dapat result macam tu. Mohonlah macam tadi Puan bertanya. Jadi kalau dapat result macam tu, mohon kita ada peluang untuk sijil, contoh sijil IKM. Okey. Institut Kemahiran MARA tak apa. Kalau anak-anak mulakan daripada peringkat sijil dulu pun tak apa. Okey. Lepas tu nanti lepas boleh memperbaiki dah lagi.
Okey, contoh untuk paper Julai dia ada paper Julai dia ada 3 subjek lah. Contoh matematik moden dia tak dapat kredit, dia dapat E ke, saya cadangkan ambil lah balik semula. Ambil semula SPM tu. Okey. Kalau mereka yang dapat result yang tak ada masalah macam saya cerita tadi tu, mohon sajalah semua. UPU, EC, IPGM, EC, Matric EC, lepas tu yang MARA punya unit UPIM MARA iaitu Professional MARA, College Kemahiran Tinggi MARA, boleh. Untuk anak-anak Irasain yang berminat nak pergi ke KKTM, College Kemahiran Tinggi MARA ni pun boleh. Tak apa, tak ada masalah. Nanti dah dapat macam saya cerita balik lah, kita bincang balik apa yang kita nak ni. Okey. Okey. Okey ke? Okey, cikgu terima kasih sebab menjawab soalan. Okey, sama-sama. Saya boleh teruskan ke slide seterusnya? Ya. Okey, nampak tak yang ni slide yang baru? Nampak? Okey. Nampak je tu. Okey, alhamdulillah. Okey, ni ruang dan laluan untuk anak-anak pergi ke dunia pekerjaan. Saya sekali lalu sajalah. Dia punya tahap dia kan, sama ada melalui lepas SPM ni nak pergi kepada politeknik ke, nak pergi matrik ke, nak pergi STP ke, ataupun nak pergi diploma ke, ataupun nak pergi ke kemahiran. Tak ada masalah lah, insyaAllah. Okey, saya pergi ke slide seterusnya. Kita tengok TikTok seorang cikgu guru kaunseling Malaysia ni. Nampak tak cikgu? Nampak tak Cik Syam? Tidak ada istilah Nampak. Okey. yang ada hanyalah maklum balas. Setiap apa keputusan yang kita dapat hari ini sebenarnya adalah satu maklum balas ataupun feedback terhadap tindakan kita sebelum itu. Sebelum itu kita buat apa? Sekarang itulah keluarnya kesan ataupun maklum balas. Jadi kalau dulu kita banyak main-main menyebabkan sekarang kita tidak dapat keputusan yang sepatutnya, maka ambillah maklum balas itu dan buat perubahan. InsyaAllah pasti ada perubahan besar yang berlaku dalam kehidupan. Jangan terus dihantui rasa sedih, rasa down, rasa tak bersemangat sampai anda terus tidak bangkit. Pada saat anda tidak bangkit itulah baru dikatakan gagal. Jadi gunakan keputusan hari ini sebagai maklum balas untuk anda mengubah tindakan anda ke arah yang lebih baik. Keep moving. Okay, insyaAllah kita pergi ke slide seterusnya. Okay, ni berita gembira lah. Yang ada tak isi pada permohonan yang lepas, April lepas. Jadi kepada lepasan SPM, tolong ambil perhatiannya. Yang ada tak sangka, saya lulus lah cikgu. Okey, alhamdulillah, tahniah. Dapat result yang tak dijangka, dapat result elok. Okey, jadi sekarang ni UPU telah buka semula. Jadi alert ni, dan insya-Allah sekarang ni pun UPU ada buat webinar setiap hari. Mereka membuat selangkah masuk ke universiti ni secara dalam maya. Jadi jangan lepaskan peluang anak-anak. Tarikh tutup tu 21 Jun. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Okay, insya-Allah seterusnya boleh layari http://upu.mohe.gov.my insya-Allah. Kat sini banyaklah yang sesi-sesi webinar bersama dengan UPU. Okey. Slide seterusnya. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Slide ni? Nampak. Boleh cikgu. Nampak cikgu. Okay, insya-Allah. Okey, ini adalah pilihan yang biasanya lah secara umumnya yang para pelajar boleh mohon lah Okey. Antaranya College Matrikulasi KPM pun boleh mohon. Siapa yang hari tu terlepas pandang tak mohon matrik KPM, mohonlah sekarang. Mereka buka balik link tu, nanti saya sharekan.
Kemudian asasi universiti awam. Asasi universiti awam ni kena mohon lalu UPU Kat mana ada? Kat mana ada tu? Dekat UIA, dekat dekat UNIZA, dekat UiTM, UNIMAS, USIM. Okey. Dan juga di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, universiti awam ni asasi ni ada yang terbuka dan ada yang tertutup. So kena tengoklah. Okey, kalau contoh saya beritahu contoh yang terbuka dia asasi Universiti Melaya. Asasi Universiti Melaya ni maksudnya nanti lepas daripada asasi masa first degree tak semestinya pelajar tersebut akan buat first degree di dia nanti lepas daripada habis asasi dia kena mohon UPU lain untuk dapatkan kos dan universiti yang berdasarkan dia punya CGPA masa dia di asasi Kalau UIA dia tertutup. Kalau dia dah dapat sains kemanusiaan, asasi sains kemanusiaan, biasanya nanti first degree nanti dia dah tak payah dah dia nak mohon UPU. Dia dah adalah saluran dia yang UIA akan berikan laluannya. Begitu juga dengan USIM. Okey, USIM ni sebab kebetulan saya Allah izin sekarang sedang belajar di USIM, pelajar saya pun tanya, cikgu macam mana saya nak sambung belajar dekat USIM? Untuk makluman para pelajar, kalau tak ambil bahasa Arab, tak boleh pergi ke asasi USIM. Kalau yang SMK sekolah harian, yang tak ada ambil bahasa Arab, tak boleh nak pergi USIM. Kalau dia ambil bahasa Arab, baru boleh pergi USIM. Okey, katakan dia minatlah nak masuk ke universiti yang ada pendidikan agama ni, boleh mohon UIA ataupun UNIZA walaupun dia tak ambil bahasa Arab. Okey, seterusnya ni UPNM ni pun dia bawah universiti awam juga. Okey, istimewanya UPNM ni, siapa yang dapat asasi ni, dia ada dua jenis tawaran lah. Yang satu ni yang asasi UPNM yang ditawarkan, maksudnya nanti kalau keluar jadi pegawai UPNM. Yang ni dia dapat beasiswa khas lah daripada UPNM. Yang mana masa asasi tahun 1 pun dah diberikan uniform percuma. Dan macam-macam lagi lah keistimewaannya. Boleh tengok apa keistimewaan pelajar UPNM ni. Allowance tu jangan cakap lah. Banyak. Jadi kat UPNM ni dia ada perubatan, ada dan juga agama, pelajar aliran agama pun boleh lah sekarang mohon UPNM yang ada beasiswa ni insyaAllah. Okey, kalau UTP ni pula, UTP ni biasanya beasiswa Petronas lah. Dan seterusnya memohon program tajaan JPA, MARA, JPA dan MARA sama ada dalam negara ataupun luar negara. Lepas tu boleh juga mohon IPG sebab sebelum ni memang IPG KPM pun ada buat program tajaan di luar negara dan seterusnya program International Baccalaureate IBDB ni pun boleh lah. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Kat universiti ini di Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi dah letakkan dah ada kategori universitinya. Okey, anak-anak pun kalau dah tengok UPU tahun ni punya, jangan tengok yang tahun lepas. Tahun ni dia ada kemaskinan yang macam-macam. Okey, universiti penyelidikan kita tengok antaranya USM, UKM, UPM, UTM. Okey, Universiti Komprehensif, UiTM, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak. Kalau universiti berfokus, UPSI, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey. Kalau Universiti Islam, pertama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin dan Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, boleh saya teruskan? Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Tadi cikgu dah terangkan tentang IPTA di Malaysia. Okey. Bagaimana pula kriteria IPTS yang terbaik cikgu? Kriteria IPTS pada pendapat cikgu. Pada pendapat cikgu. IPTS. IPTS itu pun ramai jugalah pelajar kan yang tanya sebelum SPM diumumkan tu dah dapat surat tawaran, macam pelik juga kan. Jadi sinilah terima kasih kepada yang bertanya Cik Syah. Saya ucapkan soalan ni.
antara soalan yang selalulah pelajar-pelajar akan tanya walau di mana saya bertugas. Okey. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh kena tengoklah IPTS tu adakah dia kursusnya diiktiraf ke tidak, universiti tu ataupun kolej tersebut diiktiraf atau tidak. Boleh tengok dekat website MQA. Tuan-tuan dan puan-puan boleh semak dekat situ. Memang kerajaan dah sediakan dah panduan macam mana kita nak tengok sama ada kursus, sama ada kolej tu diiktiraf atau tidak. Sebelum masuk ke sesebuah kolej swasta ataupun universiti swasta, pastikan dulu ianya mendapat akreditasi ataupun tidak, ya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian. Kemudian setelah pastikan memang dapatlah kelulusan semua, memang diiktiraf, dapat anugerah peringkat antarabangsa apa semua. Okey. Pastikan pula bidang pilihannya. Sebab tak semua IPTS ni memenuhi bidang yang anda nak teruskan. Maknanya kat sini bidang tu anda minat atau tidak. Lepas tu macam mana dari segi yuran dia, dari segi bantuan keuangan dia, lepas tu dari segi suasana persekitaran kolej tu sendiri. Tengok juga pada matlamat kolej tu sendiri kan. Dan kita boleh tanya dengan bekal-bekal pelajar dia kalau kita dapat tahu kan. Kita tanya macam mana dekat kolej tu, macam mana dekat U tu, kursus tu macam mana, tu antaranya lah. Dan satu lagi kita pun boleh macam ni, kita tengoklah jiwa kita ni minat ke mana. Dan tengok suasana dekat kolej tu. Saya tak nak ya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar yang dikasihi, saya pernah berlaku lah dekat Panik Marih dulu. Pelajar ni dia dah duduk di sebuah tempat belajar yang okey lah bagi saya. Memanglah dia sains kan, dia kena belajar banyak. Tanyalah Cik Syah macam mana, dan tuan-tuan dan puan-puan yang belajar sains kan macam mana mencabarnya kan. Tapi dia bila dia dapat tawaran satu kolej swasta ni dia pergi. Saya kata jangan dulu kan, sebab dia kata dapat beasiswa ni puan. Mana boleh nak lepaskan peluang ni. Dan dia kata inilah peluang dia. Dia masa tu ditawarkan satu bidang nursing Okey. Lepas tu saya kata saya tak pernah dengar nama kolej ni. Sebab kami ni sebagai guru bimbingan kaunseling biasanya bila jelajah universiti kan, memang pihak Jabatan Pengajian Tinggi ada panggil mana-mana IPTS. Biasanya kat situ insya-Allah biasa semua yang IPTS yang diiktiraf lah. Jadi kita yakin, macam kami guru kaunseling pun yakin nak promote dekat pelajar. Ni saya tak pernah dengar nama kolej tu. Jadi tapi pelajar tu dah nak pergi juga. Diselengkaskan cerita, 3 bulan lepas berada di sana dia telefon saya balik. Puan tolong saya puan, saya nak keluar dari sini. Saya dengan Allah izin, dengan bantuan masa tu dengan pihak-pihak yang tertentu, alhamdulillah pelajar tersebut dapat keluarlah daripada kolej tersebut. Saya tak boleh nak ceritalah dekat mana, tapi sebab tu kena hati-hati nanti saya di hujung slide pun saya akan share lah beberapa kolej swasta yang saya rasa sangat bagus lah untuk tuan-tuan dan puan-puan anak-anak pelajar nak sambung, insya-Allah dari segi MQA diiktiraf, bantuan keuangan, suasana, dijaga kebajikan pelajar, tu kita seronok dengar insya-Allah. Harap membantu ya Cik Syah. Okey, terima kasih Cikgu. Sama. Boleh saya teruskan? Okey, sekarang kita tengoklah sebenarnya kalau nak tengok berkenaan ni saya skip lah visi objektif College Matric KPM ni. Rasanya tuan-tuan dan puan-puan ramai dah tahulah visi-visinya. Saya terus kepada jurusan yang ada di Matric. Ni kalau nak masuk jurusan sains mesti bahasa Melayu minimum C, bahasa Inggeris C, matematik B, kimia C, admat C, fizik C, lulus sejarah. Kalau jurusan perakaunan, BM C, BI C, Mat C, lulus sejarah. Dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana 3 mata pelajaran. Untuk kejuruteraan mesti C minimum ni minimum. BM, BI, fizik, admat. Untuk maths B dan mesti lulus kimia dan sejarah, dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana 1 mata pelajaran. Untuk jurusan perakaunan profesional, ni kita tengok A, BI mesti A. Sebab kita faham kan perakaunan memang guna BI lah. A matematik dan C minimum untuk BM
Maths dan lulus sejarah. Grade A sekurang-kurangnya dalam 3 mata pelajaran lah ringkasnya tu. Lulus dalam temuduga. Okey. InsyaAllah boleh semak ya, mulai 8 Julai para pelajar boleh semak berjaya atau tidak untuk tawaran ke Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, saya seterusnya. Ni yang saya kata ni, siapa yang tak mohon terlepas pandang boleh tengok website matrikulasi.moi.gov.my. InsyaAllah boleh tengok juga manual video permohonan dia. Ada di YouTube. Jadi siapa yang tak mohon lagi bolehlah mohon segera. Okey, ini adalah tarikh-tarikh penting pengambilan pelajar program matrik KPM tahun 2021. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah dekat slide ni. Okey, kita terus ke Kementerian Pengajian Tinggi ni, ada institusi dia juga. Apa dia institusi dia? Iaitu 2 institusi pengajian tinggi di bawah KPT, iaitu Politeknik dan Kolej Komuniti. Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar kan? Banyak peluang sebenarnya untuk anak-anak pelajar. Saya percaya pelajar aliran PVMA pun, iaitu yang program vocational di sekolah, SMK, boleh mohon Kolej Komuniti Malaysia. Jangan risau. Yang ada cakap, cikgu saya punya pendidikan Islam tak dapat kredit, dapat D, cikgu, maths saya dapat D, cikgu, saya nak pergi mana? Jangan susah hati anak-anak. Anak-anak boleh mohon Kolej Komuniti ni. Cari kursus yang anak-anak rasa cenderung. Walaupun mungkin tak berminat, tapi minat tu anak-anak boleh dipupuk. Boleh dipupuk. Sebab dengan result yang ada di tangan kita sekarang, kita kena berpijak di alam nyata. Kita jangan termenung tengok kertas ni. Cikgu macam mana ni? Cikgu saya nak macam mana ni? Tak apa, sekarang ni kita terus mohon. Mohon semua. Maksudnya sekarang ni UPU dah buka balik. Anak-anak mohonlah Kolej Komuniti ni. Yuran dia pun tak mahal. Okey, kalau yang cenderung nak pergi politeknik, tak ada masalah. Kat Satu Malaysia ada politeknik dan pelbagai jurusan. Kita boleh tengok dekat linknya kalau kita nak tengok lebih lanjut apa kursus yang layak untuk kita mohon dengan keputusan SPM kita, iaitu di link ambilan.mypolicy.edu.my/isema/index. Jadi kita pergi kat situ. Jadi kat situ tu kita boleh tengoklah kita boleh mohon kursus yang mana. Jadi bila kita dah tengok, kita boleh kemaskini pilihan program kita tu pada borang UPU online. UPU online sekarang ni buka balik anak-anak sehingga 29 Juni. Jadi jangan risau. Jadi buatlah sekarang kita teruskan usaha kita yang seterusnya. Okey. Jangan sedih lah kalau katakanlah mak cikgu saya nak kena mulakan sijil balik ke. Nanti lepas habis sijil saya nak kena ambil diploma pula. Tidak mengapa anak-anak. Biar kita lambat tapi kita berjaya akhirnya. Kita tak mau kita ni duduk saja kat rumah pun tak jadi apa anak-anak. Saya ada kawan saya ni, saya tak nak ceritalah dia dekat universiti mana. Tapi saya dulu UIA pun pernah UPSI pun pernah. Jadi kawan saya ni dia bukan tak pandai, cerdik. Kawan saya ni cerdik tapi SPM yang kali pertama dia fail. Sebab apa? Dia mengaku sendiri dia malas. Dia cikgu bagi kerja dia tak mau buat, dia tidur je. Dia rasa macam malas. Penyakit malas datang tu, mim alif lam sin tu datang, habislah. Tapi lepas tu dia cuba, dia usaha pada SPM seterusnya, alhamdulillah dia berjaya. Dia berjaya tapi keputusan SPM dia tu kena pergi dekat sijil, kena pergi program sijil IKM. Dia pergi, dia masuk, habis saja sijil IKM, dia mohon pula sambung belajar diploma di KKTM. Lepas habis KKTM, dia sambung pula habis untuk menamatkan degree dia di sebuah IPTA. Dekat IPTA ni lah saya jumpa dia. Dan alhamdulillah sekarang dia dah bekerja dengan kerjaya yang baik. Alhamdulillah dah ada anak isteri semua. Jadi sebenarnya anak-anak, kita bergeraklah. Jangan duk tidur lena, duk saja lagi. Okey, faham kan? Okey.
Ada apa-apa ke? Setakat ni tak ada, cikgu. Saya ada soalan cikgu. Ya. Okey. Macam mana pula kalau pelajar tu dia dapat lebih daripada satu tawaran? Contohnya daripada dia dapat tawaran diploma ke kan? STPM, matrix dan asasi. So mana satu yang dia patut pilih? Sekiranya dia dapat lebih daripada satu. Soalan saya. Terima kasih daripada PIK Kampung Pandan Okey, terima kasih soalan tu. Perkara ni pun selalu dihadapi oleh lepasan SPM lah semasa saya bertugas di sebuah institusi tu. Okey, bila dapat tawaran-tawaran tu, perkara pertama sekali sebagai seorang Muslim, doalah dengan Allah kan. Kita mohon pada Allah apa yang terbaik untukku ya Allah. Kau lah yang tahu, aku ni tak mampu, aku hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kita doalah dengan Allah apa yang terbaik dan lepas tu kita bincang. Kita kalau boleh, saya sukalah kalau kita dekat kertas tu kita contiang lah sikit kan. Apa, kalau contoh dapat matrik, ni dapat IPG contoh, ni dapat asasi UM. Lepas tu yang ni dapat apa pula, contoh dapat College Professional Mara, dapat pula STP. Tapi biasanya STP dia tak bersaing, dia tidak samalah. Kalau dia dah dapat matrik atau IPG dia tak dapat STP. Okeylah, apa-apalah IPTS yang lain dan kebetulan yang IPTS tu yang dia minat. Okey, kita kena buat draft tu dan lepas tu kita senaraikan buruk dan baik dia. Buruk dan baik tu untuk diri kita, jangan kita tengok orang. Buruk baik tu termasuklah kita minatnya dari segi keuangannya, daripada masa depan kerjayanya, yang tu lah. Jadi perkara dan satu lagi, kadang-kadang dilema bila dapat banyak ni. Satu lagi, harapan parents ni kadang-kadang berbeza dengan impian dan cita-cita anak-anak. So bila dua pertembungan ni anak-anak berbincanglah dengan parent dan parents pun tolonglah jangan paksa anak-anak. Sebab saya sukalah, saya tak pasti sama ada Saidina Umar ke Saidina Ali ke yang berpesan, didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya. Tapi didiklah anak-anak tu dengan ikut tarbiyah Islam lah kan, dengan pendidikan Islam ke anak-anak kita. Rasulullah pun dah sabda, anak-anak itu ibarat kain putih bersih, ibu bapanya lah yang mencorakkannya tu, Majusi ke, Yahudi ke, Nasara ke kan. Jadi sebagai ibu bapa kita guide anak-anak kita, apa buruk baiknya. Yang remaja ni pula kadang-kadang dia fikir glamour, contoh dia fikir aku nak juga, biasalah kan, jiwa muda. Jadi kena ada perbincangan lah. Bila dapat tawaran banyak tu kadang-kadang jadi isu perkara yang tu lah. Dan yang penting selain daripada tu, kita kena tengok lah peluang pekerjaan kursus tersebut, yang bidang yang kita nak ambil tu, kemampuan kita, kemampuan anak kita. Kita tahu kan anak kita tu, kita yang jaga dia semua kemampuan dia. Contohlah kalau anak tu tak nak jadi peguam, dia jiwa dia lain, jangan paksa anak kita jadi peguam, nanti jadi lain. Sebab saya dah biasa jumpa bila remaja sekarang ni, bila kita paksa, ya Allah kami, macam saya lah kita cuba nak bantu remaja tu, ya Allah kita ni dah jadi orang tengah kan, dengan parents pun kita jaga, dengan pengurusan tempat kita kerja pun kita jaga, dengan ni klien kita ni kita tak nak dia rosak. Macam tu. InsyaAllah harap menjawab tuan. Saya boleh teruskan ke? Okey, boleh teruskan. Boleh, terima kasih cikgu. Dia sama. Okey, keluarlah pula ni Telegram ni. Okey. Sebenarnya dekat dalam UPU tu, anak-anak kita boleh tengok Institut Latihan Kemahiran Awam yang UPU letakkan. Mungkin ada yang tak pernah tahu. Institut Latihan Pertanian yang contoh dekat Aitam tu, kalau siapa pernah pergi keluar daripada exit tol Aitam kan plus, dia keluar tengok ada lembu banyak nak hala ke Keluang tu, Keluang Johor tu. Jadi tengok lembu banyak, dia ingatkan, mungkin dia ingat yang ni rupanya tempat belajar juga. Ya, sebenarnya bahagian latihan kemahiran pertanian ni memang ada tempat belajarnya dan memang di bawah kerajaan anak-anak. Kalau dekat utara ni, dekat Kedah, dia dekat Changlun, dekat Felda, hampiran Felda Bukit Tangga. Kami di Arau ni pernah lah buat program dekat sana. Jadi memang syok lah, seronok sebenarnya dekat institusi pengajian
kemahiran pertanian di bawah kerajaan ni anak-anak. Kat situ tu pun tak payah fikir yuran yang mahal ke apa, memang percuma. Okey, kita ni bila sebut pertanian jangan kata alamak nanti nak noreh getah je. Tak, kita cuba jadi pertanian yang berbentuk usahawan. Kita pula yang ada ladang, kita pula yang menggajikan orang lain. Kita cuba ada orientasi yang macam tu. Mudah-mudahan nanti kita lebih banyak dapat banyak bantu orang susah kan. Kita jadi macam tu. Kalau dalam Islam tu Abdul Rahman bin Auf lah kan. Okey, kita tengok institusi latihan jabatan tenaga manusia. Kat sini ada ILP, ada SIAS, dan macam-macam lagi. Lepas tu kita, kalau IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara ni ramai tahulah. Dan MARA pun ramailah yang tahu. Okey. Kalau kita tengok pada program teknikal latihan kemahiran, ILJTM. Ni yang bawah ada ATEK, ada Pusat Latihan Teknologi Tinggi, ada Institut Teknikal Jepun Malaysia. Yang ni Institut Teknikal Jepun Malaysia ni dekat Penang. Lepas tu Institut Latihan Perindustrian. Institut Latihan Perindustrian ni ada di serata Malaysia insya-Allah. Kalau di Perlis ada di Kangar. Kalau di Pahang ada LP Kuantan, dekat Muazzam pun ada. InsyaAllah ILP ni pun saya tengok bekas pelajar saya dan melepasan SPM Arau pun ada yang lepasan SPM di Lepah Hilir pun ada yang dah berjaya dapat pekerjaan yang baik. Lepas tu siapa yang ada CJ kemahiran pula, dia boleh lanjutkan sampai SKM 3, katakan dia nak jadi pendidik di bahagian kemahiran. Dia berpeluang, dia boleh minta lah ATEK ni. Ni kalau ada masa saya nak terangkan yang LGTM ni pun kalau kat sekolah pun biasanya lama, at least dalam satu masa, at least dalam masa 2 masa ke dalam 40 minit, dalam 80 minit untuk terangkan pasal LGTM ni saja. Sebab kadang-kadang pelajar tak terfikir, oh boleh lah cikgu, dengan matematik saya cuma dapat cukup makan ni boleh. Macam-macam bidang kamu boleh pergi. Okey, kalau LKBS ni di bawah Kementerian Pendidikan dan Sukan, banyak peluang ya tuan-tuan dan puan-puan. Macam yang terbaru ni kawan saya yang sama-sama belajar dengan saya, dia share peluang sambung belajar di bawah LKBS bersama dengan syarikat-syarikat korporat, tapi saya tak dapat nak share kat sini sebab panjang bendanya. Banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ambil lah ya anak-anak peluang tu. Kemudian di IKBS ni ada, IKBN ni tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, dekat satu-satu Malaysia ada. Kalau anak-anak di Perlis ni nak pergi IKBN Perlis, dia ada bahagian contoh untuk maritim. Dan kalau anak-anak nak mohon dekat kursus yang lain macam makan dari segi masakan ke apa, boleh mohon di UPU tu sekarang masih buka. Okey, di KBS ni juga ada Akademi Kemahiran Belia Golf. Okey, saya seterusnya. Ini contohlah yang kalau belah utara ni, orang kata utara. Okey. Ini alumni SMK Arau minta cikgu tolong wawarkan pada lepasan SPM 2020 ni masih dibuka ni cikgu, IKBN Nakar. Okey. Siapa yang berminat nak pergi IKBN Nakar, pernah dengar ke tuan-tuan dan puan-puan? Pernah lah kan, duduk Malaysia. Okey, IKBN Nakar ni dia ada kursus penyejuk bukuan. Kemudian ada juga dalam penyamanan udara, kemudian pembuatan dan pemprosesan makanan. Ni siapa yang berminat dalam bidang-bidang ni di IKBN Nakar, mohonlah dekat UPU sekarang. Sebenarnya IKBN ada macam-macam lagi lah, jahitan semua ya. Boleh tengok dekat UPU. Okey. Okey, seterusnya ramai tanya, cikgu saya dapat WhatsApp ni. Saya dah terbaca ni macam-macam lah kan. Pasal Institut Kemahiran MARA, pasal College Profesional MARA, pasal College Kemahiran Tinggi MARA. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang ni semua adalah institusi kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, bawah MARA. Khas untuk Mardan. Apa yang menariknya, 3 institusi ni anak-anak, ni banyak kali saya dah duduk cakap juga, tapi kadang-kadang ialah biasalah manusia terlupa kan. Jadi sebenarnya 3 institusi ni dia percuma, yuran dia tak payah bayar. Kalau nak bayar pun setakat ni saya tanya memang tak bayarlah. Okey, lepas tu dapat pula allowance. Dah lah percuma asrama disediakan, allowance pun diberikan. 300 sebulan tak silap saya. So rebutlah peluang tu ya, rebut. Yang ni
masih UPU masih buka. Jadi mohon yang MARA, institusi MARA tu ada. Okey. Ataupun boleh pergi ke link kalau collect professional MARA ni dia di bawah app online apa ni? Apply online MARA direct ya anak-anak. Jadi mohon kat sini. Ni ada nombor WhatsApp dia pun. Tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp tu pada pegawai yang berkenaan. Okey, apa keistimewaan KKTM ni tuan-tuan dan puan-puan? Kalau KKTM, okey saya baik semula pada slide satu. Dia siapa yang berminat lah dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang pembuatan ke apa semua, dan dia matematik, dia tak ambil sains. Cikgu, saya tak ambil sains tulen, boleh ke saya pergi ke IPMA ni? Okey, saya nak cerita bekas pelajar saya di SMK Jangka Pusat 2, saya tak ingat dah nama dia. Tapi dia dulu ambil PVMA. Dia bahagian apa PVMA, saya tak ingat dia bahagian apa, tapi dia PVMA. Tapi walaupun PVMA, dia kan ada ambil matematik, dia ambil bahasa Inggeris, dia ambil sains. PVMA itu sebagai tambahan saja. Semua subjek yang dia ambil tu dia dapat kredit elok, ada yang dia dapat A lagi. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, kita jangan say, alamak aku ni aliran ni PVMA. Boleh ke? Boleh. Tapi kita tengok kombinasi mata pelajaran kita. Jadi dia apply dan dia dapat kemahiran tinggi MARA Kuantan dalam bidang automotif. Tak ada masalah sebenarnya anak-anak. Okey, kalau collect professional MARA, dia ada program sains dan juga program perdagangan. Jadi kalau collect professional MARA ni pun ada peluang-peluang dia. Peluang-peluang dia kita tengok, tanya Cik Yupim ni. Ni dia brosur dia lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok program diploma, program sijil yang ada lah di institusi MARA. Kita tanya Cik Yupim, yang ni untuk collect professional MARA. Hai. Okey, di sini Acik nak kongsikan bagaimana sebenarnya cara-cara nak dapatkan pautan yang betul bila kita nak mohon online kemasukan ke Kolej MARA dan Kolej Profesional MARA. Adik-adik kenalah mesti kena dan mesti melalui portal MARA. Jangan main type je kat Google. So pergi ke portal MARA. Macam mana? www.mara.gov.my. Okey, keluar lambat sikit. Semasa membuka portal-portal MARA, portal-portal ini untuk membuat permohonan dalam talian, adik-adik perlulah pastikan yang menggunakan komputer, laptop, iPad atau tab. Tidak digalakkan menggunakan handphone kerana maklumat yang ada dekat website ni sangat banyak. Dan sistem permohonan kami, mohon maaf lah, tidak dapat kompatibel dengan handphone. Okay, so kita pergi dekat bahagian berita terkini. Okay, dan aktiviti, right? Kita cari maklumat tentang permohonan kemasukan ke Kolej MARA atau Kolej Profesional MARA. Kita ada permohonan kemasukan ke Asasi Kolej MARA. Okay, so klik selanjutnya. Dan untuk memohon, klik dekat sini. Pastikan inilah pautan dia. Jangan lalu pautan lainnya. Sambil-sambil tu tengok, nak tahu sama ada layak ke tak layak dengan keputusan yang kita terima. Apakah permohonan program yang boleh kita program yang boleh kita mohon. Tengok kat sini. Klik maklumat permohonan. Nak tengok soalan-soalan lazim. Tak tahu, ada banyak persoalan. Dia rujuk dekat soalan lazim ya. Okay, so kita klik sini. Ingat, klik the right link. Nampak tak warna pink tau? Cik memang suka warna pink. So tengok ya. Pastikan, okay, bila klik link tu pergi ke portal ini. Portal ni namanya portal Yupim. Okay, pastikan portal yang pink tu adalah untuk Kolej MARA dan Kolej Profesional MARA. Ingat tu, the pink is for Kolej MARA and Kolej Profesional MARA. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Setakat ni okey lah clear ya berkaitan dengan program MARA. Clear cikgu. Clear cikgu. Ya. Okey, terima kasih. Saya terus kepada program prasains ataupun perdagangan.
Okey, program ni lah yang tadi peringkat awal saya ada cerita macam mana ni cikgu, matematik saya tak dapat kredit. Okey, macam cadangan saya awal, ambil lah semula SPM ulangan. Saya tak pasti dah tutup atau tidak. Anak-anak kena rujuk lah pada pihak sekolah balik, dan biasanya pendaftaran itu adalah mesti di PPD ataupun JPN untuk ambil ulangan SPM tu, tapi saya rasa Jumaat lepas dah tutup. Untuk mengatasi kesedihan anak, tak payah sedih. Okey, teruskan, move on, jalan terus. Tahun depan insya-Allah panjang umur, insya-Allah kita ada lagi, daftarlah. Ambil lah SPM, ambil lah mata pelajaran tu. Untuk subjek tu kamu mengulang, fokus pada subjek yang kamu tak dapat. Contoh matematik ke, bahasa Inggeris ke, macam tu lah ya. Kena ambil sendirilah yang tu. Tapi saya cerita fokus pada perasaan dan perdagangan ni. Sangat menarik ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya cerita pada yang UiTM. Sebab UiTM ni sangat dekat lah, sebab ramailah keluarga saya pun kawan-kawan saya yang dah berjaya dari lepasan UiTM ni. Okey, perasaan ni macam mana? Okey, perasaan ni contohlah kamu berminat nak ambil bidang sains, tapi contohlah kamu nak pergi ke sains komputer ataupun kamu nak pergi sains gunaan ke, tapi kamu tak lepas sebabnya admit kamu dapat D, admit kamu dapat E. Tapi yang lain semua subjek okey, tak ada fail, tak ada gagal. Okey. Mohonlah program perasain UiTM ni setakat yang saya tanya dengan pihak UiTM Arau, pegawai berkenaan, dia kata akan dibukalah sama ada minggu ketiga atau awal minggu keempat pada bulan Jun. Jadi kita tengoklah nanti, follow up selalu, sebab macam beberapa hari lepas UiTM Arau ada buat hari terbuka secara dalam talian lah. Okey, jadi program ni untuk anak-anak yang macam saya cakap lah Rizat tadi, mohonlah yang ni program ni dia tak lama. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu nak berjaya, kamu tak main-main, tak sibuk dengan game, tak sibuklah dengan benda-benda yang menyibukkan diri kamu tu, yang melalaikan kamu tu, insya-Allah kamu boleh berjaya. Sebab ramai bekas pelajar saya pun yang dah berjaya setelah dia melalui proses perasain. Kadang-kadang rezeki kamu ni tak sama dengan orang lain. Rezeki setiap orang tu Allah dah bagi berlain-lain. Jadi bila kita dapat result yang macam ni kan, so-so lah cikgu, saya so-so je. Tak apa, alhamdulillah saya tengok okey je result kamu tu, tak ada pun kamu fail. Cuma 1 tu, 2 ke yang kamu tak dapat kredit kan, contoh admit. InsyaAllah ada laluan lagi, jangan sedih. Alhamdulillah. Bila dapat macam tu anak-anak, walaupun kita sedih, cakap Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih Allah ni, mudah Allah gantikan kesedihan result aku yang tak elok ni dengan perkara-perkara yang lebih baik untuk dunia akhirat aku. InsyaAllah, doa macam tu lah Jadi UiTM ni insyaAllah dia ada program khas dah yang ni. Lepas habis Pera ni nak ke mana cikgu? Lepas habis Pera ni insyaAllah kamu berpeluang untuk sambung belajar di diploma UiTM berdasarkan result kamu masa Pera tu. Dan menariknya setakat ni Pera ni tak mahal dan dia adalah percuma setakat ni. Wallahualam yang untuk terkini 2021 kita anak-anak yang berminat kena ikutilah UiTM punya website Kalau macam di Perlis ni UiTM Arau ada dia punya link, insyaAllah. Dan yang ni kalau perasain ni tak semestinya yang pelajar aliran sains je. Macam contoh dia daripada aliran sains rumah tangga contohnya, dia tapi dia berminat nak pergi kepada bisnes di UiTM, dia nak sambung belajar diploma di UiTM, tapi matematik moden dia dapat D contohnya, boleh mohon Pera Perdagangan UiTM contoh InsyaAllah ada laluannya anak-anak. Kawan saya pun alhamdulillah sekarang ni dah berjaya dah jadi pakar di sebuah universiti awam di saya tak mahu sebut dah kat mana kan. Tapi dah jadi pakar dah. Dia bermula daripada Pera, dia tak putus asa. InsyaAllah. Okey, jelas ni? Ya, jelas. Cikgu, saya ada soalan. Oh, okey. Okey, saya ada soalan. Since cikgu dah sentuh. Apa yang tanya tu? Pandan. Oh, Pandan. Okey. Okey, cikgu dah sentuh tentang institusi yang bawah MARA ni, kan? Daripada tadi KKTM kan, KTM. So saya nak tanya, apa kelebihan pinjaman MARA? MARA ada buat loan juga kan? Okay, saya nak
Kalau boleh tahu apa kelebihan yang ada pada pinjaman mara ni? Sebenarnya terima kasih pihak PIK Pandan tanya. Kalau dari segi saya ni tak berapa arif sangat lah, tapi saya jawab secara peribadi saya lah, apa yang saya nampak lah. Di persekitaran saya lah, yang saya nampak pinjaman mara ni, walaupun dia kata pinjaman tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau result anak-anak dapat elok, ada merit dia lah. Markah dia tu, contoh kalau tahun tu diberitahu siapa yang degree ni dia dapat ataupun diploma ni dia dapat 3 point ke 3 pointer ke apa, persen untuk pengurangan tu ada. Lepas tu ada satu masa tu kalau dapat pointer sekian akan ditukar, mula pinjaman akan terus ditukar jadi beasiswa. Dan saya lihat mereka yang menerima mara ni, contoh suami saya pun menerima mara, memang berpeluang untuk tukar daripada pinjaman tu kepada beasiswa, dan itu sangat bagus anak-anak. Kita ni kalau boleh dapat peluang yang beasiswa tu, kenapa kita nak ambil benda yang boleh menyerabutkan otak kita dengan hutang-hutang macam tu. Tapi kalau dah terpaksa nak hutang macam mana kan. Jadi beasiswa mara ni memang orang kata kalau dapat tu rezeki lah, sebab persaingan sengit ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab lepas tu apa yang saya tengok juga, kalau mara ni dia bank in, pengalaman orang yang menerima pinjaman ni dia akan bank in biasanya setiap bulan lah. Setiap bulan akan dapat. Macam kita dapat gaji, tapi saya tak tahulah nilainya itulah kan. Mara ni juga akan berikan laptop. Biasanya kasih duit laptop, bukan beri laptop, beri duit untuk beli laptop. Lepas tu dia ada beri duit perkakas per tahun lah. Setahun tu dia bagi. Lepas tu dia bagi duit projek kita nak buat assessment ke apa kan. Setiap tahun ada nilainya. Lepas tu mara ni dia tidak ada kos tersembunyi. Katakan pinjam 40,000, pulang balik pun 40,000. Itulah antara yang saya nampak lah puan. Banyak kelebihan dia. Terima kasih cikgu. Dia sama. Siapa yang dapat peluang tu hargailah. Cikgu. Ya betul. Ya. Saya nak tanya, kalau selain pinjaman mara dengan PTPTN, pinjaman apa lagi yang pelajar boleh apply untuk diorang sambung belajar tu? Kalau selain daripada PTPTN ni memang terima kasihlah kepada PTPTN banyak bantu rakyat Malaysia sebenarnya. Selain daripada mara pun terima kasih pada mara. Kita ada juga tabung beasiswa universiti. Contoh Universiti Awam ni, saya tak ingat apa nama program yang Universiti Teknikal Melaka. Masa tu dia pegawai yang pengambilan tu kontak saya. Dia kata, cikgu kalau ada pelajar cikgu yang markah, sebab saya dulu bertugas di sebuah IPT kan, merit dia ni, markah CGPA dia ni sekian. Contoh dia dapat CGPA 3.5. Tapi pendapatan contoh B40 lah kan. Lepas tu memang ramai lah kita jumpa macam tu. Tapi dia nak yang merit dia CGPA 3.95, 3.95 tu tinggi sangat tu medik. 3.5. 3.5. Lepas tu ada markah koko dia semua. Yang tu dia masa tu Universiti Teknikal Melaka ada buat program tu, yang mana sebenarnya yang saya tanya dengan pegawai pengambilan tu, dia kata program tu semacam dana beasiswa universiti yang mana zakat daripada pensyarah-pensyarah keluarkan zakat untuk bantu pelajar Universiti Teknikal Melaka tu. Gunakan apa, saya tak ingat nama tabung tu. Kes kedua contoh UTM. Kami pun ada bekas pelajar lah yang macam tu lah dia, tapi dia tak mampu. Kami terkejut lah masa tu, pernah viral lah juga, terkejut. Dia dapat tawaran ke UTM tapi tak mampu ke UTM kerana masa tu mak dia sakit, ayah dia tak dapat turun ke laut. Lepas tu alhamdulillah kami range pensyarah kutip duit apa untuk supaya dia dapat pergi first degree lah di UTM. Dan saya masa tu tanya dengan pihak kaunselor di UTM. Jadi macam kami kaunselor dengan kaunselor ni saling kerjasama, dan alhamdulillah pelajar tu ada tabung yang UTM
buat macam yang lebih kurang macam Universiti Teknikal Melaka tu contoh. Jadi kepada para pelajar yang mengalami ujian kesukaran hidup, apa-apa ujian lah, jumpalah dengan pihak ahli ehwal pelajar, jumpalah dengan kaunselor di universiti, di college matrik ke, di IPG ke. Jangan duk pendam sorang-sorang. InsyaAllah macam saya cakap tadi lah, cikgu ni, pensyarah-pensyarah ni nak anak-anak muridnya, pelajar-pelajarnya berjaya. Sebab pula. Okey, selain daripada tu, pusat zakat. Pusat zakat ni macam contoh kalau kat Perlis, Majlis Agama Islam Perlis ada program khas lah untuk pelajar-pelajar yang nak sambung pengajian ni. Mungkin bantuan awal ke apa kan. Walaupun nilainya tak sebanyak mana tapi sekurang-kurangnya insya-Allah yang tu biasanya saya tengok wajah mak bapak. Terima kasih cikgu, ya Allah besar. Bagi mereka besar Dan saya pun bagi saya besar lah tu sebab saya pun ada anak kan. Saya pun sendiri belajar. Jadi kita faham memang belajar ni perlukan duit tapi jangan jadikan duit sebagai alasan untuk tak sama belajar. Jadi seterusnya Maib contohlah. Maib pun kalau mereka yang sambung di College Universiti Islam Perlis walaupun contoh dia dari SMK Arau, dia tak ada ambil bahasa Arab. Anak-anak boleh je ambil pengajian agama Islam di KUIPS dan dapat beasiswa Maib dengan adalah syarat-syarat dia tertentu. Dekat Perlis ni juga ada Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. InsyaAllah ni pun di seluruh Malaysia pun bolehlah apply college-college insyaAllah. Okey. Dan saya percaya di pusat zakat negeri-negeri lain pun mudah nak urus kan. Macam contoh Maidam, Terengganu kan sekarang masih buka tu saya tengok beasiswa tu untuk Maidam. Kemudian seterusnya beasiswa. Beasiswa ni macam-macam. Nanti saya ada share dekat slide. Banyak sebenarnya agensi di Malaysia yang share. Juga dana CSR syarikat korporat. Dana CSR syarikat korporat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena rajin tau cari sendiri. Macam pengalaman saya dulu, contoh saya nak buat research masa saya first degree. Saya tak sangka saya hantar je proposal untuk buat research tu saja. Yang tu saya ingat, ya Allah tu saya ni. Yayasan dekat KL tu dia bantu. Dia tertarik dengan research saya dan mereka bagi untuk buat kajian tu. Dana. Itu contoh-contoh. Maksudnya dia tak adalah glamour sangat tapi kita kena rajin cari. Kemudian pinjaman boleh ubah daripada pihak bank, contohnya daripada bank rakyat. Yang ni kena tanya dengan pihak bank rakyat lah. Dia ada sebab kawan saya dia dapat ni. Dan anak dia akhirnya dapat beasiswa, dia buat untuk anak dia. Kemudian satu lagi. Sesetengah ibu bapa saya percaya dia dah buat pelaburan pendidikan. STP sekarang ni pun STP pun kan anak saya macam contoh dapat bukan anak ni kan APC tu sekarang ni pun dia dah selit dah nama anak pewaris ni untuk umur anak ni umur 18 tahun baru boleh. Yang tu pun boleh dijadikan simpanan dan lepas tu siapa yang boleh pergi parents yang boleh Allahuakbar nak sebut takaful insurans pendidikan buatlah. Macam contoh saya pernah buat ni masa saya belajar dulu lah. Belajar pun dah ni kan. Saya buat potongan sebulan RM10 ni ceritalah. Takaful Malaysia, bukanlah nak promo apa, banyak lagi lah takaful yang lain-lain. Tapi nak cerita pentingnya kita menyimpan dalam insurans dan takaful ni pendidikan. Saya simpan RM10 je tuan-tuan dan perempuan. Adik saya masa tu umur dia, saya pun dah tak ingat saya dah kahwin, dah anak saya, dah diurus dengan anak lah. Adik saya kata, kakak apa ni kami dapat duit. Masa tu kebetulan adik saya nak masuk universiti yang kat Melaka tu. Seorang lagi nak masuk poli Kelantan. Masing-masing dapat. Takaful bagi. Dia bila auto umur 18 ke 21 saya tak ingat masa tu. Dia orang dapat. Jadi bayangkan daripada saya, masa tu saya kerja part time je. Masa cuti semester saja kan. Jadi pembantu kedai. Dapat RM10 sebulan saya simpan kat adik-adik saya tu. Dia orang dapat banyak lah, ribu jugalah boleh lah untuk masuk U. Itulah namanya sikit-sikit lama-lama jadi bukit tuan-tuan. InsyaAllah. Betul-betul. Macam-macam keluar kat komputer saya ni. Okey, boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okey, silakan cikgu. Ya cikgu. Okey, beasiswa JPA insyaAllah. Ini untuk anak-anak yang Allah bagi rezeki peluang, dapat result yang elok. Rebutlah peluang ni. Mohon sebanyak-banyaknya lah. Semua beasiswa ni mohon. Dapat tak dapat belakang kira. Tapi please. Jangan isi borang beasiswa tu cincai-cincai. Jangan just
syarat nak isi. Kalau mak ayah tanya, dah hantar ke, dah isi ke, borang tu, dah mak. Cikgu tanya pun, dah isi dah cikgu. Jangan sekadar isi saja. Isi baik-baik ya anak-anak sayang-sayang semua. Inilah, pergilah ke website JPA, macam-macam sekarang ni sedang dibuka ya. isila2.jpa.gov.my. Jadi dekat sini macam-macam peluang beasiswa JPA. Ada je beasiswa JPA MARA, ada beasiswa program khas Jepun, Korea, Perancis, Jerman. Pergilah kat dan pegawai-pegawai JPA pun sekarang kerap melakukan webinar dengan lepasan SPM. Jadi jangan segan silu nak tanya dia orang. Ni Google Meet secara open di Google Meet dari 11 Jun hingga 23 Jun. Anak-anak boleh tengok di website ISILA tu ni program khas juga untuk program lepasan SPM ni. Okey. So memang banyak peluangnya. Seterusnya program Petronas. Beasiswa Petronas ni pun saya percaya ramai dah tahulah pasal Petronas. Okey. Yang pasal cari gali minyak ni biasanya mereka adalah ahli geologi. So anak-anak yang dari aliran sains, yang ambil kimia, biofizik, ambil lah bidang ni. Mohon. Sekarang ni rebut setiap peluang yang ada, rebutlah peluang tu. Sebab kita tak tahu apa yang ke depan ni jadi pada kita. Jadi segala peluang yang ada kita teruskan. Okey, untuk beasiswa Petronas mohon di website education. Sponsorship petronas.com.my. Okey, dia ditutup pada 20 Jun ni. Tinggal esok je lah. Boleh terus mohon. Okey, ada juga beasiswa Yayasan Hazanah. Yang ni program webinar ni, taklimat beasiswa Yayasan Hazanah ni bersama dengan SBP ni. SBP dan juga senior manager Yayasan Hazanah pada 14 Jun yang lalu. Tapi tak apa anak-anak, anak-anak boleh pergi ke website Yayasan Hazanah dan tengok borang permohonan ni macam mana apa semua. Mohonlah. Kadang-kadang rezeki tu dia mungkin bukan straight A, tapi dia mungkin ada, dia aktif dekat sukan ke, dia aktif dekat inovasi ke, lepas tu dia soft skill, dia ada kebolehan di situ. Dan satu lagi, rezeki ni Allah nak bagi kita tak jangka. Anak murid saya contoh anak murid saya ni, dia mohon je semua beasiswa tu. Anak murid saya ni sekolah menengah Kebangsaan Arab ni sekolah harian biasa luar bandar lah, luar kampung. Sekolah harian biasa. Tapi dia masa dia pergi temuduga tu, dia cakap, cikgu takutnya saya tanya ni semua SBP mah. Tak apa, kamu cuba baca selawat pula semua kan. Alhamdulillah akhirnya dia berjaya dalam temuduga beasiswa. Dia dapat banyak tawaran beasiswa sama ada JPA, sama ada, saya tinggal satu lagi apa. Tapi dia akhirnya memilih MARA untuk pergi ke Korea. Dia adalah sebab kursus yang dia minat. Kursus yang dia minat tu ada bersama dengan MARA. Jadi dia pilih yang tu. Okay. Jadi anak-anak jangan takut. Mohon je dulu. Ini dia senarai beasiswa yang sedang dibuka. Banyak ni. JPA, JKPJ, tarikh tutup 23 Jun. JPA MARA 23 Jun. Petronas Education esok last. Bank Negara 27 Jun. Watan Scholarship 30 Jun. Yayasan UEM Scholarship 25 Jun. Yayasan TNB Scholarship esok. Hazanah Global yang tadi ni yang SBP Utara buat program webinar itu, dia tutup pada 30 Jun. So jangan risau anak-anak, pergi kat website diorang. Shell Scholarship 30 Jun. PNB 25 Jun. Dan Yayasan Peneraju 25 Jun. Okey, seterusnya. Cikgu? Ya. Cikgu, sekejap ya. Okey. Kiranya kita bolehlah mohon lebih daripada satu beasiswa ya? Boleh. Oh, okey. Cuma kalau dah dapat tu kena bagi komitmen satu sajalah. Satu beasiswa je yang kena pegang. Macam mana cikgu kita nak pilih beasiswa? Macam mana kita nak pilih lah beasiswa yang terbaik? Kalau maksudnya kita dapat lebih daripada satu tawaran. Pada pendapat cikgu.
Satu saya sukalah kita sebagai Muslim doalah pada Allah apa yang terbaik buat kita sebab Allah yang tahu kan. Kemudian macam saya cakap tadi kita buat senarai checklist buruk baik. Kata-kata dapat beasiswa JPA MARA pergi ke Jepun. Lepas tu dapat beasiswa MARA JPA MARA pergi ke Jepun. Lepas tu dapat yayasan Hazanah. Lepas tu dapat beasiswa TNB. Lepas tu Petronas. Kita senaraikan baik buruk dia berdasarkan kemampuan kita, kekuatan diri kita. Anak, kalau kita sebagai parent tengok apa kekuatan kelemahan anak kita. Kita checklist kat situ. Kalau dalam istilah kaunseling tu tingkap Johari kita more pada okey. Kan kita buat 4 tu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, kurang baik, kurang buruk. Contohlah. Dari situ kita analisis balik bersama dengan kalau anak-anak tu dengan ibu bapa kita kan. Dengan kaunselor ataupun dengan siapalah yang anda percayai, orang yang profesional, berbincang secara profesional. Maksudnya dia tahu konsep hala tuju. Okey, kalau dekat TMB ni kamu ditawarkan apa lepas ni, benefit dia apa. Dan kita juga kena tengok perjanjian dia tu. Perjanjian dalam tawaran beasiswa tu apa dia. Dari situ kita boleh nilai. Kita tengok juga peluang kerjaya tu dan minat, berdasarkan minat kita. Sebab Allah izinkan dah banyak pilihan kan. Jadi kita bolehlah buat berdasarkan minat. Tapi kalau kita tak dapat benda yang kita minat, tu lain ceritalah pula kan. Ini yang kita minat. Jadi dapat dia kita cari yang kita minat. Itulah, dan perbincangan dengan ahli profesional pun elok juga. Boleh saya teruskan? Okey cikgu. Okey, teruskan cikgu. Okey, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, ada berkaitan dengan latihan separuh perubatan. Macam mana cikgu nak jadi nurse? Lepas tu saya tanya juga dengan student saya, kamu dah tengok pandemik macam ni, susahnya doktor, susahnya nurse, pembantu perubatan, ahli farmasi nak berurusan, nak menguruskan pandemik ni, kerjaya mereka berkeluarga. Tak apa cikgu, saya sanggup cikgu. Cakap, awak betul ni, awak dah tengok dah kan, macam-macam lah kan kat media sosial. Tak apa cikgu, saya nak membantu masyarakat. Jiwa saya nak bantu masyarakat. Tak apa cikgu, saya sanggup hadapi semua tu. Okey, Alhamdulillah. Kalau kamu sanggup, minat, teruskanlah. Jadi latihan separuh perubatan nak jadi nurse, dia tak ambil biologi. Nak jadi nurse macam mana? Kena tengok dekat spa.gov.my ni, separuh perubatan KKM. Okey. Kat situ, kalau tak ada bio, kamu sains kena dapat elok, BI kena dapat elok, maths kena dapat elok. Tapi kalau mereka yang dari aliran sains tulen, yang sains tulen sangat-sangatlah saya galakkan, teruskan je lah dalam bidang sains anak-anak. Ni ada juga yang contoh dia pun nak jadi cikgu, saya nak jadi cikgu kaunseling macam cikgu, boleh tak? Saya kata awak nak jadi macam saya tu tak kisah. Tapi awak tu aliran sains kan. Apalah salahnya kamu tu teruskan dalam bidang perubatan ke, dan nanti terus ambil bidang sekretaris, sekretaris perubatan tu pun ada juga untuk dari segi psikologi manusia, apa semualah. Tapi itulah, saya tak boleh paksa. Apa yang anak-anak minat teruskan, dan kalau syarat melepasi mohon saja. Nak jadi nurse, pembantu perubatan ke apa, tak ada masalah. Dan apa yang menarik di KKM ni, yuran semua ditanggung kerajaan. Percuma, uniform pun percuma. Lepas tu Allah izin, selepas kamu belajar 3 tahun, biasanya kalau kamu dapat result, contoh kamu dapat 3.5 ke apa, insya-Allah kamu akan terus ditawarkan kerja. Ini berdasarkan pengalaman bekas pelajar saya, dia dah habis dah matrik. Masa dia nak dapat UPU tu, dalam masa yang sama barulah dia dapat tawaran berjaya temuduga untuk jadi separuh perubatan KKM. Allah izin pada masa tu ayah dia meninggal, mak dia sakit dan dia nak sulung tuan-tuan dan perempuan. So dia tanya saya, macam mana cikgu? Tak apalah, awak buatlah pilihan yang terbaik untuk awak. Saya hanya boleh bagi panduan, yang menanggung, yang menghadapinya kamu. Jadi Allah izin dia pilih bidang KKM ni. Memang saya tanya dia, memang percuma, semua percuma cikgu. Alhamdulillah saya okey kat sini. Dia memang aliran sains ni. Jadi Alhamdulillah sekarang pun dia dah kerja dan dah kahwin. Jadi sebenarnya rezeki kita ni Allah dah tentukan, anak-anak jangan susah hati. Jadi macam sekarang ni lepas SPM nak mohon-mohon lah, tapi saya cakap terus terang lah, macam ada rezeki orang tu dia cepat dapat tawaran yang untuk bersama belajar di KKM ni. Ada orang rezekinya mungkin setahun atau 2 tahun selepas itu. Okey, selepas tu saya pada tu
ada juga peluang di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Yang ni permohonan direct terus pada UM dan juga USM dah tutup ya anak-anak. Dia pun terus direct pada USM. Okey, itu yang di kerajaan. Kalau di institusi bukan kerajaan, kita ada College PCOM, saya tak masukkan kat sini tak ni. Okey, College PCOM pun ada, iaitu di Kuala Lumpur, Pusat Perubatan Rawatan Islam di KL. College PCOM ni pun istimewa sebab yang tu dia ada bantuan zakat. Dia tak semesti anak-anak dilahirkan di wilayah persekutuan saja. Dia ada syarat keluarga pendapatan biasa B40 lah. Dia ada beasiswa dia, ada syarat kemasukan dia, mesti sains dia apa semua kena elok. Okey, saya fokus terus pada kerjaya perubatan atau separa perubatan di UniKL. UniKL ni ringkas ni Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak. Dia ni adalah di bawah institusi di bawah JSC lah, di bawah MARA. Jadi kat sini ada kos perubatan, farmasi dan sains kesihatan. Sekarang ni masih dibuka anak-anak. Dia ada diploma in nursing, fisioterapi, medical imaging, diploma in farmasi, foundation medical science. So boleh tengok maklumat lanjut di rcmp.unikl.edu.my. Okey. Kita ada pegawai-pegawai yang sedia melayan pertanyaan anak-anak sekalian. Miss Safikah, Miss Zaliha dan Madam Suhila. Madam Suhila ni nombor dia 019-571-1418. Bekas pelajar SMK Ara pun dah ada di sana, sama belajar di sini. Dan dia happy, seronok. Alhamdulillah cikgu seronok kat sini. Dan dia pun dapat bantuan MARA. Dia tu anak yatim dan saya pun gembira lah sebagai seorang anak yatim dia dah berjaya meneruskan pengajian dia. Okey. Itu antaranya dan saya percaya kat luar sana pun ada banyak lagi IPTS lah yang berkaitan untuk separa perubatan nursing ni, tapi saya sharekan untuk buat masa ini sajalah. Okey, kalau nak jadi tentera, di awal tadi saya dah share pasal Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey. Kalau katakan kamu nak kerja, kamu boleh je kerja, nak mohon untuk jadi tentera, gunakan SPM kamu. Tapi peluang nak dapat tak dapat tu bergantung pada rezeki lah. Macam sekarang Tentera Laut Diraja Malaysia sedang buka peluang kerjaya ni. Jadi bolehlah tengok dekat website dia, ni macam kecil halus. Boleh tengok dekat website Tentera Laut Diraja Malaysia ya anak-anak. Tapi hati kena kental lah, hati kena kuat. Tentera Darat pun sedang buka sekarang ni. Tu antaranya. Tapi macam saya cakap tadi, kena kuat. Matematik kena dapat kredit. Sebab tu saya kata, saya pesan dengan anak-anak belajar tolong kalau matematik tu tak dapat kredit, perbaikilah. Tak tahun ni, tahun depan insyaAllah kan, masa masih ada. Okey. Ini talian untuk nak jadi pegawai pula. Prajurit, pegawai dia kena ada degree Okey, pengambilan prajurit muda, kamu bolehlah hubungi Jabatan Sumber Manusia Wisma Pertahanan. Email dia pengambilan tldm@navy.mil.my. Jadi anak-anak boleh pergi dekat website dia orang lah. navy.mil.my. Jadi anak-anak terus pergi ke website dia orang tu. Tarikh tutupnya 2 Julai. Dah tak lama anak-anak standby. Jangan cincai-cincai nak mohon tu pun elok-elok. Sijil, pencapaian. Apa yang kamu dah buat setakat ni kan, yang tertinggi sepanjang kat sekolah. Inovasi ke, koko ke, larian ke, memanah ke, bola sepak ke. Yang bomba, ada tim bomba pun ada yang kawat kan. Okey, itu contoh-contohnya. Okey, kalau nak mohon bomba, sama ada kamu boleh hubungi. Kalau kamu ni dulu adalah ahli bomba, pasukan bomba di sekolah, kamu dah kenal lah dengan abang-abang bomba di tempat kamu tu, tanya je direct dengan diorang macam mana nak mohon kan. Ataupun cara yang lain, kamu pergi je lah kat spa.gov.my, di situ kamu carilah jawatan-jawatan kerajaan yang menggunakan kelulusan SPM. Okey, ini SPM ulangan ni. Betul lah, tarikh tutup dia ni 18/6. Subjek yang ulangan ni hanya 3 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Maths. Okey, untuk subjek-subjek yang lain kenalah
mungkinlah kamu kena buatlah secara persendirian lah untuk mengulang subjek dia tu, maknanya next year lah macam tu. Kamu boleh berhubung dengan PPD masing-masing, berhubung masing-masing, gunalah telefon lah kan, telefon bercakap lah dengan unit, biasanya unit peperiksaan lah ataupun unit sekolah ke, cuba tanya dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing ya, macam mana caranya. Dan sebenarnya boleh tengoklah dekat dalam website Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi ni lah sppat.moi.gov.my. Okey. Ada apa-apa ke nak tanya? Setakat ni tak ada cikgu. Okey, ni tadi ada pihak yang bertanya tentang kolej swasta. InsyaAllah inilah yang saya kata, kolej swasta yang bagi saya baguslah dari segi, maksudnya parent, kadang-kadang parent kata risaulah cikgu, saya nak bagi anak saya ni belajar kat kolej A, saya tengok anak si B tu balik dari kolej yang tu, daripada pakai tudung lalas dah rambut dah lain dah, dah beza lah sangat, contohlah dia risau. Okey, insyaAllah kalau untuk kolej ni yang saya sebutkan IPTIP ni, IPTIP di Perlis ni dia ada beasiswa, dia ada 4 program diploma, dia kolej yang kondusif lah, bagus lah. Dan satu lagi di Kelantan ada Kolej Teknologi Darul Naim. Ni program kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia. Okey, ada satu lagi sebuah universiti, MSU University, pun sebuah universiti yang maksudnya dia dari segi kebajikan pelajar dia sangat jagalah. Dan MSU ni pun mempunyai jaringan komuniti yang baik lah dengan sekolah-sekolah di setakat ni lah. Saya di Pahang, saya di Perlis pun, mereka bukan dengan saya je, mereka dengan contoh kat Perlis ni mereka selalu buat kerjasama dengan sekolah-sekolah di Perlis. Contohnya mereka tanya dengan guru kaunselor di Perlis, macam contoh saya semasa sekarang saya dah tak bertugas di SMK Arau, tapi semasa saya bertugas di SMK Arau, mereka ada bertanya, cikgu ada tak pelajar yang boleh kami bantu untuk bagi bantuan zakat? Itu contohlah yang mereka mendekati sekolah dan pelajar-pelajar. Jadi boleh kalau di kawasan Perlis, Kedah dan Pulau Pinang boleh hubungi Cik Saiful 013 493 6141. Saya ulang 013 493 6141. Okay, tadi yang KTD ni saya percaya pelajar lepasan SMK Lepas Hilir pun ada yang dah habis dah belajar dekat KTD Kelantan, sekarang dah kerja dah dekat Universiti Malaysia Perlis ya Allah, Universiti Malaysia Pahang. Ada yang dah kerja di situ sebahagian untuk macam kerani ke apa, saya tak pastilah kat situ. Dan mereka dah bekerja sekarang ni. Okey, boleh hubungi saudara Arif Awang 019 694 9001. Ini untuk yang KTD lah. Kalau untuk di Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis boleh hubungi Ustaz Mukhlis 013 587 7088. InsyaAllah kat Perlis ni Cik Syam dan sahabat-sahabat yang di sana pernah ke pergi Perlis? Pernah sampai Perlis? Pernah. Pergi Kuala Perlis je. Wah, sekarang kat Kuala Perlis dah cantik dah. Sekarang Kuala Perlis ni ada Allah Akbar, kat kampung nelayan ni tu dah sangat cantik lah. Ada tempat makan, dicat semua. Dan macam contoh kalau harum manis kan, musim harum manis, ya Allah. Sedap ya. Masih lagi musim ke cikgu sekarang? Sekarang dah ujung-ujung. Dah tak ada. Ada tinggal macam saya pergi kat rumah yang saya kenal tu, tinggal sebatang pokok je. Dia pun agaknya macam untuk dia sajalah. Okay, InsyaAllah. Jadi kalau di Pahang tu lagi cantik dia punya pemandangan laut kan, di Cameron Highland, lagi luas lah, Pahang lagi luas insyaAllah. Okey, jadi anak-anak jangan takut lah yang lepas SPM ni nak keluar daripada
negeri masing-masing untuk menuntut ilmu. Jangan takut. Bila kita menuntut ilmu kerana Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Yang penting buat kerana Allah. Bagi orang Islam buatlah kerana Allah. Jangan malukan mak ayah kan. Kalau kawan-kawan ajak lepak-lepak yang melalaikan, jangan ikut. Kalau kawan-kawan ajak nak ambil dadah, jangan ambil dadah. Itu je. Maksudnya dadah ni sekarang ni dah macam-macam lah. Kamu kena hati-hati. Jangan terlalu lurus benda lah bila kita, sebab kadang-kadang saya ada juga tanya dengan pelajar yang terjebak dengan kes maaflah saya mencelah sikit pasal anti dadah ni kan. Jadi kadang-kadang pelajar terjebak tu kerana dia tak tahu benda tu adalah salah. Saya tak tahu perempuan benda tu adalah drug. So hati-hati. Kita jangan salah pilih kawan lah. Kadang-kadang kita tengok macam dia baik, okey dia baik. Kita memang patut bersangka baik dengan orang. Tapi dalam masa yang sama kita kena jaga diri kita. Kita jauh dari mak ayah, kena doa sungguh-sungguh dengan Allah supaya Allah jaga kita. Cari kawan-kawan yang baik, ada masalah jangan segan silu, jumpa pensyarah bincang. Kalau berkenaan dengan mata pelajaran, dan satu lagi jumpalah kaunselor ataupun HCP universiti masing-masing, insya-Allah. Ada jalan penyelesaiannya. Okey, ni saya buat selingan lah. Ni website saya ada tapi jarang dah update. Tapi kat sini lah ada berkaitan dengan hala tuju, beasiswa, peluang-peluang kerjaya yang macam maksudnya sebenarnya peluang kerjaya tu anak-anak. Masa kamu form 1 ni kamu dah fikir dah, sebab lepas form 3 kamu kena pergi dah ke aliran yang kamu minat untuk skop terus pada kerjaya kamu. Contoh kamu minat nak jadi juru terbang, nak jadi pilot. Tapi kalau kamu tak ambil fizik, kamu tak lepas untuk nak jadi juru terbang. Walaupun result kamu elok sebab kamu tak ada fizik. Jadi kamu kena ambil bidang yang bersesuaian dengan keputusan SPM kamu. Bukanlah kamu alamak aku dah tak boleh nak jadi juru terbang, terus rasa down. Jangan macam tu. Okay? Dunia ni masih luas untuk kita, insya-Allah. Tuhan dah bagi rezeki yang luas untuk kita semua. Okay, ni sedikit video. Saya mohon izin untuk buka. Okey, silakan cikgu. Sokongan dalam konsep counselling, dan ini kita akan terus laksanakan. Selama ini setiap sekolah mempunyai guru-guru counselling yang akan membantu murid-murid dalam apabila mereka menghadapi kesukaran atau perlu merujuk kepada pihak sekolah dalam suasana ataupun dalam keadaan tertentu. Guru-guru juga mempunyai ruang untuk melalui proses kaunseling jika diperlukan. Selain daripada itu, kita ada juga konsep bimbingan rakan sebaya. InsyaAllah tadi sedikit perkongsian saya. InsyaAllah saya rasa ada apa-apa ke yang nak tanya tuan-tuan? Cikgu, boleh tak kalau untuk memilih kos ni mungkinlah yang secara serius lah kan. Kadang-kadang murid-murid dia tak dapat nak buat keputusan untuk diri dia nak pilih kos apa, universiti apa, mungkin IPTA, mungkin IPTS, dan dia ada minat dia tersendiri mungkin. Okay, lepas tu ibu bapa pula ada jurusan yang dia nak anak dia masuk. Mungkin boleh tak kalau dia bawa anak-anak dia, maksudnya ibu bapa bersama anak-anak jumpa dengan kaunselor sekolah untuk berbincang dengan lebih lanjut lah macam mana secara intensif lagi macam mana untuk kos-kos apa yang sesuai untuk anak dia lah, boleh rujuk pada dia punya result anak dia tu. Terima kasih pada PAK Federal Bukit Sagu, Cik Syam. Saya pada dasarnya perkara yang Cik Syam ajukan ni adalah perkara yang lumrah. Saya rasa bukan saya sajalah hadapi, tapi semua guru kaunseling yang biasa kami hadapi bila lepas SPM ataupun STP ataupun STAM diumumkan, tapi STAM biasa tak adalah kan, biasanya SPM lah.
selepas SPM diumumkan biasanya banyaklah dilema-dilema macam ni. Dan sebenarnya walaupun kalau situasi sebelum pandemik sebelum ni kalau selepas SPM diumumkan biasanya macam contoh semasa saya bekerja di Lepah Hilir dulu pun memang saya datang ke sekolah, kita bincang dengan grup pelajar. Saya sampai sekarang pun saya masih lagi ada dengan grup Lepah Hilir tu. Subhanallah, dia orang still lagi dalam grup WhatsApp tu. Saya baru terperasan baru ni kan. Jadi yang saya ingat masa tu memang kami buat temu janji. Parents pun buat temu janji. Jadi kita jumpa dan kita, sebab walaupun kami maksudnya anak-anak tu dah lepas sekolah, bagi kami guru kaunseling, kami kena take note dia orang ni pergi mana lepas ni, kan. Dan sebagai seorang guru kaunseling pun memang kita ambil tahulah perkara tu. Jadi dalam masa yang sama pada masa tu mungkin sesi persekolahan, jadi sebab tu pentingnya kena buat temu janji supaya tidak bertembung dengan program persekolahan. Dan bila bertemu sesi ibu bapa dan guru dan anak itu adalah lebih baik. Tapi kalau dalam situasi pandemik sekarang ni, dan masa saya di Arau pun macam tu lah, parent pun datang, cikgu macam mana ni anak saya ni cikgu dah, contoh saya taklah burukkan lah. Contoh dia dapat dah universiti tu, memang parent nak. Tapi saya tahu, macam ni bukanlah saya tahu, saya taklah kenal sangat anak dia sebab saya pun baru masuk. Tapi saya tahu kos tu sangat berat untuk anak dia, walaupun anak dia tu cerdik, mak ayah dia tengok dia cerdik. Sebab itu saya cakap, saya memang alhamdulillah saya simpan lagi ujian personality anak dia ni. Tapi saya tak tunjuk lah kat parent tu kan, saya sebab kita concern form tu kena ni kan. Tapi saya teringat yang tu, jadi saya cakap dengan parent, beritahulah, bincang baik-baik, dan alhamdulillah setelah discussion secara bersama, alhamdulillah anak tu diberi peluang lah untuk memilih kursus dia. Anak tu sampai dia keluar universiti tu dan dia pilih universiti lain yang bersesuaian dengan jiwa dia, insyaAllah. Jadi sebab tu kalau dalam situasi pandemik sekarang pun masih perlu juga perbincangan tu. Mak dengan anak ni memanglah, mak ni harap yang terbaik. Siapa nak anak dia jadi tak baik kan? Semua ibu bapa nak anak dia jadi baik. Anak pula, sebagai anak ni anak-anak, kita kena rendahkan hati. Jangan kita buat bergudul, jangan buat kita buat keras kepala kita je. Ikut suka hati kita je. Kita backhand kita, ya Allah, kita na'udzubillah, jangan anak. Yang ada tu sampai protes. Allahu Akbar. Saya tak naklah sebutlah protesnya tu. Saya kata mak ayah yang diuji dengan anak-anak macam ni. Mak ayah yang hebat. Mak ayah yang sabar. Saya dah tengok. Dan alhamdulillah anak dia akhirnya berjaya juga. Walaupun mungkin lambat daripada anak-anak orang lain. Mungkin anak-anak orang lain dah degree, dah graduate umur 24. Anak dia mungkin umur 28. Tapi mak ayah dia sangat sabar. Dan saya pun ucapkan terima kasihlah pada bos saya pada masa itu yang sangat memahami situasi kami di unit kaunseling kan. Maksudnya kita sebagai orang tengah konsult ibu bapa dan konsult anak dia supaya mereka sama-sama dapat jalan penyelesaian. Saya teringatlah kalau dalam Quran pun saya tak ingat ayat Quran apa kan. Allah dah bagi tahu dalam Quran tu dekat dalam syurga tu kelak ada keluarga yang mak ayah dia ada, anak-anak dia ada. Ya Allah nikmatnya. Bayangkan kalau kita dekat dunia kita boleh bersepakat, dekat sana pun insya-Allah kita akan dapat sama-sama. Tapi kalau kat dunia pun kita dah saling salah menyalahkan, dekat akhirat nanti adalah anak yang menyalahkan bapa. Dulu bapa tak ajar saya solat, yang mak pun cakap dengan suami dia, abang dulu tak tegur ayang tak pakai tudung. Contoh-contoh saya selingan lah kan. Tapi itulah saya nampak macam tu lah. Jadi biar kita kat dunia ni, kita wujudkan, kita sebagai anak pun, kita tak nak kan kita jadi anak yang neraka. Jadi kita bincang baik-baik dengan mak ayah. Dan saya percaya sekarang ni mak ayah dah boleh berbincang dengan baik dengan anak-anak. Dan kalau secara dalam talian pun memang agak mencabar kalau kita nak bincang macam sebab tak semua tuan-tuan dan puan-puan ada line internet macam kat tempat saya ni pun susah juga. Jadi memang kami terpaksa kalau ikut ni saya semua selalu kena keluar, tapi alhamdulillah kali ni okey, syukur alhamdulillah. Sebenarnya kita boleh berbincang secara dalam talian pun boleh. Parents mungkin secara WhatsApp ke apa, tapi itu bergantung kepada unit kaunseling di sekolah masing-masing. Kena hubungin awal lah, jangan macam contoh nak bincang sekarang pukul 10 malam rasa tak sesuai lah sebab rasanya guru kaunseling tu pun dia ada family dia kan, waktu siang dan beritahu awal-awal nak buat konsultasi bersama secara dalam talian, rasanya tu bolehlah membantu. Okay. InsyaAllah. Okay, so saya rasa
Okey, terima kasih kepada Cikgu Asma atas penerangan sebentar tadi. Okey, diharap dengan perkongsian dan tips-tips yang dikongsikan oleh Cikgu Asma sedikit sebanyak dapat memberi pencerahan ke manakah arah hala tuju lepas SPM untuk pelajar-pelajar di luar sana. Okey, untuk masa pun telah menceburii kita. Saya kira itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin minta maaf kepada pihak penganjur dan juga para pendengar. Semua terima kasih atas peluang dan ruang diberikan. Saya minta maaf salah silap saya jika sepanjang sesi ini terdapat salah silap di pihak saya. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu.